Baik, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua para pelajar. Oke, juga harap semua para pelajar dalam keadaan yang sehat-sehat dan jagalah kesehatan masing-masing, sentiasa patuhi SOP dan bersamalah kita memutuskan rangkaian COVID ini supaya kita boleh bersekolah seperti biasa. Oke, jangan merayau ke sana ke sini. Oke, juga harap semua masih sentiasa bermotivasi untuk belajar dari rumah dan sentiasa fokus dengan setiap sesi pembelajaran kita walaupun kita tidak bersemuka. Okay, cikgu harap PDPR ini bukan menjadi satu halangan kepada para pelajar untuk terus belajar dan berusaha. Okay, kita anggap ini sebagai cabaran baru bersama kita, cabaran baru bersama agar kita menghadapi cabaran ini bersama-sama dan berjaya bersama-sama. Baik, tanpa membuang masa ataupun melengahkan masa, kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita pada pagi ini, iaitu bab 1. Bab 1 tingkatan 5. Okay, bab 1 tingkatan 5 yang kita akan belajar pada pagi ini iaitu berkaitan dengan pengurusan sumber manusia. Okay, berkaitan dengan pengurusan sumber manusia. Okay, sebelum cikgu terangkan dengan lebih lanjut lagi bab ini, okay, cikgu pergi kepada pengenalan dahulu, okay, supaya pelajar lebih jelas berkaitan dengan tajuk ini, bab ini. Okay, pengurusan sumber manusia juga dikenali sebagai pengurusan modal insan. Modal insan yang memfokuskan kepada tenaga kerja dan pengurusan dalam pembahagian kerja. Okay, oleh itu pengurusan sumber manusia perlu dirancang dan dilaksanakan secara cekap dan berkesan bagi mencapai matlamat perniagaan yang disasarkan. Bagi mencapai matlamat perniagaan yang disasarkan. Itu adalah pengenalan kepada bab ini. Baik, seterusnya kita lihat kepada definisi pengurusan sumber manusia. Definisi kepada pengurusan sumber manusia. Definisi pengurusan sumber manusia ini ialah satu usaha pembangunan tenaga kerja dalam organisasi untuk menarik, membangun dan mengekalkan tenaga kerja yang berprestasi tinggi, iaitu menarik, membangun dan mengekalkan. Okay, mengekalkan apa? Iaitu mengekalkan tenaga kerja yang berprestasi tinggi. Okay, ini yang cikgu sudah jelaskan dalam pengenalan tadi. Okay, bagi tujuan apa? Iaitu bagi mencapai matlamat perniagaan yang disasarkan. Okay, baik, kita lihat kepada kepentingan. Dia ada kepentingan dia pengurusan sumber manusia ini. Okay, kepentingan yang pertama iaitu sumber manusia sentiasa mencukupi. Itu adalah kepentingan yang pertama. Okay, bagi memastikan sumber manusia ini sentiasa mencukupi. Yang kedua, sumber manusia diberikan latihan yang cukup dan terkini. Okay, ini sudah semestinya perlulah. Okay, sumber manusia haruslah diberikan latihan dan yang cukup dan terkini. Okay, ini bertujuan untuk bagi memastikan pekerja itu sendiri mengekalkan prestasi. Okay, dan bagi memastikan semua manusia dalam keadaan yang berprestasi, mempunyai prestasi yang tinggi. Ini bagi mencapai sasaran syarikat. Seterusnya ialah pengagihan sumber manusia secara berkesan. Okay, ini bagi memastikan pengagihan sumber manusia dapat dilakukan secara berkesan. Kedua, kebajikan pekerja juga sentiasa dijaga. Okay, ini bagi memastikan kebajikan pekerja ini sentiasa dijaga. Dan seterusnya, bagi memastikan prestasi sumber manusia sentiasa dipantau. Okay. Dan yang terakhir sekali, bagi memastikan kepentingannya ialah bagi memastikan tahap motivasi pekerja ini sentiasa tinggi. Okay. Dan juga harap tahap motivasi kamu juga sentiasa tinggilah untuk belajar. Walaupun kita terpaksa belajar secara PDPR. Okay, ini adalah kepentingan pengurusan sumber manusia. Cikgu harap para pelajar jelas. Dan seterusnya
adalah aspek pengelolaan sumber manusia dalam pembangunan perniagaan. Oke. Baik, perancangan pengelolaan sumber manusia membantu merangka pembentukan strategi yang sesuai untuk memenuhi keperluan sumber manusia yang tepat bagi sesebuah perniagaan. Oke, perancangan sumber manusia yang strategik akan memudahkan pihak pengurusan merangka program bersesuaian untuk pembangunan perniagaan yang mampan. Oke. Oke, baik. Berikut adalah aspek pengelolaan sumber manusia dalam pembangunan perniagaan. Yang pertama yaitu penempatan pekerja dan fasiliti. Oke, penempatan pekerja dan fasiliti. Penempatan pekerja ini adalah mengikut aspek kemahiran, kebolehan, minat, kerjaya dan pengalaman pekerja serta keperluan perniagaan. Fasiliti pula merujuk kepada fasiliti yang bersesuaian dapat membantu meningkatkan kecekapan dan prestasi kerja. Okey, itu penerangan kepada penempatan pekerja dan fasiliti. Sebagai contohnya, sebagai contohnya tukang jahit memerlukan mesin jahit yang berbagai fungsi kerja dan alatan tambahan yang diperlukan. Itu contohlah. Contoh lain adalah seorang accountant. Apa yang diperlukan oleh seorang accountant? Sudah pasti seorang accountant dia memerlukan perisian perakaunan yang terkini. Itu yang pertama. Yang kedua, standard prosedur operasi tugas. Standard prosedur operasi tugas merupakan dokumen arahan bertulis. Ini semua ini para pelajar boleh rujuk pada buku teks masing-masing ataupun buku rujukan masing-masing, yaitu SOP merupakan dokumen arahan bertulis untuk mencapai keseragaman pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi tertentu. SOP dalam pengurusan perniagaan melibatkan pengendalian dokumen seperti plan, peraturan, pematuhan, dan dasar bagi memastikan kerja dilakukan mengikut piawaian yang ditetapkan, meminimumkan risiko dan memelihara keselamatan semua pekerja. Itu dia maksud standard prosedur operasi tugas. Sebagai contohnya, seperti yang pelajar lihat, pegawai bomba perlu memakai baju keselamatan ketika bertugas memadamkan api. Itu adalah sebagai contohnya lah. Dia pegawai bomba ini perlu memakai baju keselamatan. Sebab itu merupakan standard prosedur operasi ataupun SOP tugas ketika menjalankan tugas ataupun ketika memadamkan api. Baik, seterusnya sistem pengajian. Sistem pengajian yang kompetitif akan meningkatkan motivasi pekerja. Jika sistem pengajian tidak adil, pekerja tidak akan kekal lama dan ini akan meningkatkan kos sumber manusia untuk melatih pekerja baru. Persaingan yang tinggi dalam mengekalkan tenaga kerja mahir dan separuh mahir memerlukan pengurusan sumber manusia menyediakan ganjaran yang menarik. Ini dia maksud sistem pengajian ini. Contohnya, anggota polis perlu dilindungi dengan insurans kelompok kerana melakukan tugas yang berisiko tinggi memerangi jenayah. Memerangi jenayah ini risiko yang tinggi lah. Dan juga tugas polis ini juga tugas yang sangat berisiko tinggi. Baik, contoh lain, cikgu bagi contoh lain untuk sistem pengajian ini adalah seorang pekerja yang berpengalaman dan berkemahiran tinggi akan mendapat gaji yang lebih tinggi berbanding dengan pekerja yang baru. Itu contoh dia lah. Contoh bagi memastikan para pelajar lebih faham lagi apa dia sistem pengajian ini. Baik, seterusnya penghargaan dan hukuman. Pekerja yang berprestasi tinggi harus diberi penghargaan. Pekerja yang berprestasi rendah dan bermasalah akan dikenakan hukuman seperti amaran lisan dan bertulis, potongan gaji, tiada kenaikan pangkat, tiada insentif diberikan dan akhirnya pemberhentian kerja. Pemberhentian kerja.
Tujuan hukuman sebagai peringatan dan pengejaran supaya pekerja lebih berdisiplin dan dapat meningkatkan prestasi. Oke, contoh jenis kesalahan. Oke. Pecah amanah, rasuah, salah guna aset syarikat, tidak beretika, ingkar arahan, tanpa sebab, kukuh, dan ponteng kerja. Dan pekerja contoh lain ialah pekerja yang banyak memberikan sumbangan kepada organisasi akan diberi penghargaan. Ini cikgu sudah terangkan lah. Oke, ini contohnya lah. Setiap pekerja ini mungkin diberikan penghargaan sebagai menghargai sumbangan pekerja tersebut. Baik, seterusnya pekerja yang tidak mematuhi prosedur, peraturan dan polisi organisasi akan dikenakan hukuman. Hukuman tadi cikgu dah terangkan lah. Oke, mungkin akan dikenakan potongan gaji. Oke, itu hukuman-hukuman dia lah. Tiada kenaikan pangkat, tiada insentif. Oke, diberikan ataupun mungkin akan diberhentikan kerja. Itu jenis-jenis hukuman. Baik, seterusnya ialah yang kelima, penyelesaian masalah. Perhubungan harmoni antara majikan dan pekerja dapat mewujudkan suasana tempat kerja yang sejahtera. Pihak pengurusan perlu mengadakan perbincangan dari semasa ke semasa bagi menggalakkan komunikasi yang berkesan. Oke, sebagai contohnya, setiap masalah pekerja boleh dibawa berunding untuk mencari penyelesaian. Oke, mungkin pekerja itu ada masalah, namun setiap masalah itu pekerja tersebut boleh dibawa berunding untuk mencari penyelesaian. Oke. Ini bagi memastikan keadaan tempat kerja yang sejahtera lah di antara majikan dan juga pekerja. Dan yang terakhir sekali adalah struktur organisasi. Baik, struktur organisasi ini bermaksud fungsi struktur organisasi adalah untuk memberi penjelasan tentang tanggung jawab, jawatan, jalur hubungan komunikasi, dan deskripsi tugas. Terdapat beberapa kepentingan struktur organisasi ini, yaitu pertama, mengagihkan semua manusia dengan cekap dan berkesan dalam organisasi mengikut keperluan setiap unit, bahagian atau jabatan dalam organisasi. Kedua, membolehkan penyelarasan antara fungsi kerana setiap bahagian atau jabatan dalam organisasi mempunyai objektif yang berlainan. Malah, penyelarasan antara jabatan adalah penting bagi menentukan aktiviti yang diadakan selaras dengan matlamat organisasi. Dan juga struktur organisasi ini menetapkan bidang tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada seseorang pekerja untuk melakukan tugas dengan baik berdasarkan kompetensi, pengetahuan dan kepakaran. Mewujudkan rantaian arahan dan komunikasi yang membolehkan bahagian atau jabatan diwujudkan untuk mengendalikan bidang tugas tertentu. Sebagai contohlah, mungkin syarikat ABC Laundry. Dia ada, sudah semestinya mereka syarikat ini ada struktur organisasinya. Mungkin dalam struktur organisasi itu ada bahagian pemasaran, bahagian keuangan dan pentadbiran, bahagian perkhidmatan dan teknikal. Inilah yang dimaksudkan cikgu tadi, yang cikgu terangkan tadi, di mana setiap jawatan, setiap bidang tugas ini ada tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang pekerja untuk melaksanakan tugas dengan baik berdasarkan kompetensi, pengetahuan dan kepakaran. Mungkin bahagian pemasaran dia ada kompetensi, pengetahuan dan kepakaran dia untuk bahagian pemasaran. Begitu juga dengan bahagian keuangan dan pentadbiran. Seterusnya begitu juga dengan bahagian perkhidmatan dan teknikal. Ini maksud dia struktur organisasi ini. Baik, seterusnya kita pergi kepada jenis kemahiran kebolehkerjaan. Baik, kita
sentuh dahulu, yaitu definisi kebolehkerjaan. Kebolehkerjaan boleh didefinisikan sebagai kemahiran atau kebolehan yang dimiliki oleh pekerja. Hal ini membuatkan bakal majikan berminat untuk menawarkan pekerjaan kepada mereka. Antara kemahiran kebolehkerjaan yang diperlukan ialah kemahiran berkomunikasi, kerja berpasukan, penyelesaian masalah, perancangan dan pengurusan diri, keupayaan pembelajaran, penggunaan teknologi terkini, berinisiatif dan keusahawanan. Baik, yang pertama sekali iaitu kemahiran berkomunikasi. Itu kemahiran berkomunikasi. Yang kedua, kerja berpasukan. Seterusnya, penyelesaian masalah, inisiatif dan keusahawanan, keupayaan pembelajaran, perencanaan dan pengurusan diri, dan seterusnya yang terakhir ialah perancangan dan penggunaan teknologi terkini. Dia ada berapa? 7. Ada 7. Yang pertama tadi kemahiran berkomunikasi, kerja berpasukan, penyelesaian masalah, inisiatif dan keusahawanan, keupayaan pembelajaran, perancangan dan pengurusan diri, dan yang terakhir penggunaan teknologi. Aspek kemahiran kebolehkerjaan. Ini adalah aspek ataupun keperluan kemahiran kebolehkerjaan. Yang pertama ialah kelayakan yang bersesuaian. Baik, kemahiran sebelum cikgu terangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan aspek keperluan kemahiran kebolehkerjaan ini, yaitu kemahiran kebolehkerjaan merupakan keperluan kebolehkerjaan akan membantu pekerja melaksanakan tugas dengan cekap dan sistematik serta menyumbang kepada kejayaan perniagaan. Itu dia aspek kemahiran kebolehkerjaan. Baik, yang pertama sekali, kelayakan yang bersesuaian. Majikan akan mengambil pekerja berdasarkan kelayakan mengikut keperluan perniagaan. Dan juga keperluan ujian diperlukan untuk menilai personality sebagai contohnya. Dan kebolehan calon daripada beberapa aspek yang penting yang memenuhi keperluan perniagaan. Sebagai contohlah, bagi sebuah syarikat pengiklanan laman sesawang, pekerja yang perlu diambil mesti mempunyai pengetahuan teknologi maklumat yang kreatif dan inovatif serta mempunyai kemahiran berkomunikasi yang baik. Contohnya, seorang accountant yang perlu memiliki sekurang-kurangnya kelayakan akademik dalam bidang perakaunan dan kelayakan profesional seperti badan perakaunan bertauliah. Seterusnya yang kedua ialah berpengalaman. Para pekerja yang mempunyai pengalaman merupakan satu kelebihan kepada perniagaan. Majikan lebih memberi keutamaan kepada calon yang berpengalaman dalam pelbagai industri kerana dapat menjimatkan masa dan juga kos latihan pekerja. Contohnya, usahawan restoran mengutamakan pengambilan chef yang mempunyai pengalaman kerja kerana mereka terlatih berkebolehan kreatif dan ini dapat mengurangkan kos latihan dan pembangunan kerja. Baik, yang seterusnya ialah berpengetahuan tentang produk dan perkhidmatan. Pekerja yang berpengetahuan tentang produk dan perkhidmatan merupakan satu kelebihan untuk dipilih oleh majikan. Pekerja yang berpengalaman dalam perkhidmatan membolehkan mereka memasarkan perkhidmatan dan produk kepada pelanggan dengan berkesan. Pengetahuan tentang produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh perniagaan juga boleh disampaikan melalui media sosial. Tahu kan media sosial apa? Cikgu rasa semua tahulah apa contohnya Facebook, WhatsApp,
Apalagi, dan banyak lagi lah contoh-contoh media sosial boleh disampaikan melalui media sosial. Contohnya, pegawai bank perlu mempunyai pengetahuan tentang produk perbankan yang terkini dan perkhidmatan sampingan untuk memberi nilai tambah kepada pelanggan. Baik, seterusnya berpengalaman dalam industri tertentu. Ini yang keempat. Pekerja dalam bidang kerja berkaitan amat penting kerana pekerja dapat melaksanakan tugas yang diberi dengan lebih baik. Contohnya, pramugari yang telah lama berkhidmat dengan syarikat penerbangan, mereka lebih terlatih dan mempunyai pengetahuan yang baik dalam deskripsi tugas. Kemahiran kebolehkerjaan ini dapat memberi khidmat yang terbaik untuk syarikat penerbangan. Itu yang keempat lah. Yang terakhir sekali, iaitu yang kelima. Yang kelima, keberkesanan mencapai sasaran individu dan pasukan atau jabatan. Seseorang pekerja yang mempunyai pengalaman dan potensi boleh menyumbang kepada pencapaian sasaran individu, pasukan dan jabatan. Komitmen dan daya usaha kerja yang positif juga dapat membentuk kesepakatan yang harmoni dalam mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan. Itu antara aspek ataupun keperluan kemahiran kebolehkerjaan. Baik, seterusnya ialah sistem pengajian bagi sesebuah organisasi. Ini merupakan seperti yang para pelajar lihat, berdasarkan slide yang telah diberikan. Cikgu pun dah bagi slide dengan kamu boleh rujuk juga. Iaitu sistem pengajian bagi sesebuah organisasi. Sistem pengajian bagi sesebuah organisasi ini ialah gaji. Gaji ialah bayaran secara tetap yang dibayar oleh majikan kepada pekerja yang menyumbang tenaga dalam sesebuah organisasi. Pengajian merujuk kepada sesebuah urusan berkaitan dengan gaji pekerja. Tujuan pengajian adalah untuk menarik pekerja berkhidmat dalam organisasi, mengekalkan pekerja yang berpengalaman dan memotivasikan pekerja. Ini adalah merupakan tujuan sistem pengajian bagi sesebuah organisasi lah, iaitu bagi menarik pekerja berkhidmat dalam organisasi, mengekalkan pekerja yang berpengalaman dan memotivasikan pekerja. Baik, yang pertama kita lihat kepada gaji. Gaji dia ada 3. Iaitu gaji asas, upah dan allowance. Baik, kita lihat satu persatu apa perbezaan di antara gaji asas, upah dan allowance. Yang pertama, gaji asas yang diterima oleh pekerja tanpa melibatkan sebarang pembayaran tambahan seperti allowance, bonus, komisen dan lain-lain. Gaji asas akan dibayar mengikut perjanjian pekerjaan yang telah dibuat antara pihak majikan dan pekerja. Yang kedua, upah. Upah merupakan bayaran yang dibayar kepada pekerja berdasarkan tempoh jam bekerja atau mengikut hari bekerja. Yang ketiga, bayaran tambahan yang akan allowance. Bayaran tambahan yang akan dibayar oleh majikan kepada pekerja. Pemberian allowance bergantung kepada jenis jawatan yang disandang. Itu dia. Apa dia gaji ini? Dia ada 3, gaji asas, upah dan allowance. Yang seterusnya ialah faedah. Dia ada banyak faedah yang diterima oleh pekerja yang bekerja. Sebagai contohnya, caruman KWSP, cuti, caruman pekeso, ataupun komisen, bonus, ataupun pinjaman,
pinjaman kewangan. Yaitu antara contoh-contoh faedah. Oke. Caruman KWSP ini adalah Ordinan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP 1955 mewajibkan caruman dibuat oleh majikan setiap bulan. Oke, ini wajib. Ini adalah faedah lah, faedah kepada pekerja, oke, ataupun semua manusia. Seterusnya caruman perkeso. Ini juga wajib. Kerana dia terikat di bawah Akta Keselamatan Sosial Perkeso 1969 mewajibkan pihak majikan mengambil insurans pampasan pekerja iaitu caruman majikan 1.25% dan pekerja 0.5% daripada gaji bulanan pekerja untuk melindungi majikan daripada tuntutan pekerjanya. Okey. Seterusnya komisen. Komisen ini adalah ganjaran yang diberikan kepada pekerja yang terlibat dalam aktiviti jualan. Jumlah komisen bergantung kepada jumlah jualan yang dilakukan oleh pekerja. Bonus. Ini contoh bonus. Contoh yang seterusnya ialah faedah-faedah yang diterima. Okay, contoh faedah iaitu bonus ialah merupakan penghargaan yang dibayar secara tunai kepada pekerja pada akhir tempoh tertentu berdasarkan prestasi perniagaan. Okay. Pinjaman. Pinjaman kewangan. Okay. Ada setengah syarikat dia menyediakan pinjaman kewangan. Pinjaman kewangan adalah faedah yang disediakan oleh perniagaan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. Baik, seterusnya ialah faktor penentu sistem pengajian. Faktor penentu sistem pengajian. Baik, faktor yang menentukan sistem pengajian. Yang pertama ialah kemampuan organisasi. Kedua, bentuk dan jenis tugas. Ketiga, undang-undang dan peraturan kerajaan. Keempat, ganjaran yang dibayar oleh pesaing. Dan seterusnya, permintaan dan penawaran buruh. Dan yang terakhir sekali, faktor lokasi. Baik, kita lihat yang pertama. Okay. Setiap organisasi yang mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh akan memberi lebih banyak ganjaran kepada pekerja. Okay. Kedua, bentuk dan jenis tugas. Pekerja yang menjalankan tanggungjawab besar akan diberi ganjaran yang lebih tinggi. Seterusnya, undang-undang dan peraturan kerajaan. Pihak kerajaan berkuasa menentukan kadar ganjaran minimum yang perlu diberikan oleh sesebuah organisasi. Yang keempat, ganjaran yang dibayar oleh pesaing. Bagi mengelakkan pekerja daripada berhenti, majikan akan memberi ganjaran yang setara atau lebih tinggi berbanding dengan ganjaran oleh pesaing. Skim ganjaran yang menarik akan memotivasi dan mengekalkan pekerja untuk berkhidmat dengan syarikat dan mengelakkan masalah pusing ganti pekerja. Okay, ini perkara yang sangat dielakkan oleh sesebuah syarikat lah bagi mengelakkan masalah pusing ganti pekerja. Jika ini sering berlaku, ini akan menjejaskan sasaran syarikat ataupun sasaran perniagaan. Seterusnya, permintaan dan penawaran buruh. Permintaan dan penawaran buruh akan menentukan kadar upah di pasaran. Seterusnya ialah yang keenam, faktor lokasi. Sistem pengajian akan dipengaruhi oleh kos sara hidup setempat, kedudukan geografi kawasan dan risiko lokasi, serta kemudahan infrastruktur yang sedia ada. Ini adalah faktor lokasi lah. Okay. Iaitu sistem pengajian akan dipengaruhi oleh kos sara hidup setempat, kedudukan geografi kawasan dan risiko lokasi serta kemudahan infrastruktur yang sedia ada. Baik, sekian saja kelas kita pada hari ini. Sebarang pertanyaan ataupun soalan sila WhatsApp cikgu lah ataupun hubungi cikgu, okay, ataupun kita bincang dalam grup. Dan untuk latihan nanti cikgu akan berikan di dalam grup WhatsApp kita. Sekian saja, terima kasih.